sebagai saudara, ya, saudara apa kita panggil yang ada hubungan, saudara dekat, ya. Kawan, kalau kawan qarib, tapi kalau saudara kita panggil zawil qurba, ya. Ini memang istilah dia. Zawil qurba ni adalah frasa juga. Dia macam ala hubihi tadi. Cuma ala hubihi dia ada preposition. Zawi bukan, ya. Kadang-kadang kita sebut zawu. Kadang-kadang zawi, ada dua cara, ya. Dan al qurba, zawi dia noun, dia first noun, al qurba second noun. Tapi al qurba tidak boleh dikasrahkan. Sebab apa al qurba tak boleh dikasrahkan, apa Kak Masita? Al qurba tak boleh kasrah pasal apa? Sebab dia abnormal noun. Sebab dia abnormal noun, ya. Dia ada apa di belakang? Ada apa kat belakang tu? Kurba. Ba tu apa tu? Apa tu? Alif maksurah. Alif Alif masurah. maksurah. Alif maksurah, ya. Zawil kurba, dua harakat kita baca. Ya, dia mat asli. Zawil kurba. Kita tak boleh baca zawil kurba wal yatama, tak boleh. Zawil kurba wal yatama. Macam yatama sama juga. Ya, jadi ada waw kat sini. Jadi waw ni waw apa? Ya, dia sentence connector di penyambung ayat. Bila dia penyambung ayat, maknanya baris al-yatama akan sama dengan baris al-qurba. Kebetulan dua-dua alif maksurah. Zawil qurba wa al-yatama. Jadi al-yatama ni pasal apa baris dia sama macam qurba? Pasal dia adalah follower. Waw tu penyambung, al-yatama follower. Maknanya dia akan ikut baris depan. Ya, tu cerita dia. Okey, boleh ya. Wal masakin sekali lagi. Wal masakin, ya. Tapi masakin tak ada pun apa kita panggil apa alif maksurah memang, ya, sebab al masakin dia dalam bentuk apa ni masculine plural. Ya, bila dia masculine masakin, ya, macam muslimin, mukminin, tu kan plural semua tu. Plural untuk apa ni apa kita panggil untuk masculine lelaki. Ya, jadi barisnya baris masakina. Ya, maknanya orang-orang miskin. Jadi orang yang boleh memberikan hartanya yang dicintai kepada kaum keluarganya, zawil qurba, iaitu relatives, maknanya close relative. Dia boleh bagi juga kepada wal yatama, kepada anak-anak yatim. Jadi al yatama ni jamak. Kalau seorang yatim, kalau ramai yatama, plural. Ya, plural apa ni Kak Zainab? Al yatama ni plural apa tu? Plural Broken. masculine noun. Plural noun. Plural noun. Eh, Plural memang noun. Broken ya, Ustaz? Broken plural. Ya. Kalau masakin kita dah sebut tadi. Masakin adalah masculine plural. plural. Jadi kalau al-yatama, al-qurba, al-yatama ni semua adalah, ya, broken plural. Ya, kalau qaribun seorang, banyak qurba. Kalau yatimun seorang, kalau jamak yatama. Tuan-tuan kena salin lah. Ya, kalau seorang yatimun, yatim, yatayamim. Ada tanwin, yatimun. Pasal apa ada tanwin? Pasal tak ada alif lam depan. Ya, kalau ada alif lam, al-yatimu. Ya, kalau seorang al-yatimu ataupun yatimun. Kalau yatimun. Kalau al-yatimu. Ya, jadi kalau al-yatimu seorang, kalau ramai al-yatama. Broken plural. Ya. Kalau seorang al-qaribu, ya, seorang saudara dekat. Kalau ramai al-qurba, ya. Jadi macam itulah kita susun. Ada noun, ya, ada masculine noun, masculine plural, ada feminine plural dan ada broken plural. Ada tiga plural, ada tiga je tuan-tuan. Yang baru join malam ni, ya, plural dalam bahasa Arab ada tiga saja. Dia ada masculine plural untuk lelaki. Dia ada feminine plural untuk perempuan. Dan dia ada broken plural, boleh lelaki, boleh perempuan. Ya, dua-dua tu boleh. Ya, dan broken plural kita tak boleh buat sendiri-sendiri. Kita kena ikut pada kamus. Ya, kita kena beli satu kamus, nama dia Dictionary of the Broken Plural. Itu ada jual kat pasaran. Tuan-tuan boleh beli kat Shopee je. Ya, cari je. Ya, apa kita panggil? Ustaz pernah share dulu lama dah. Ya, tak tahu ada simpan lagi ke tak. Tapi nama dictionary itu Dictionary of Broken Plural. Jadi dia bagi dia punya singular noun dan dia bagi broken plural dia. Kita belilah. Ya, kita kena beli. Ya, kalau tidak
kita boleh guna kamu-kamu biasa. Cuma kamu biasa ni dia tak susun. Ya, tak susun semua tu. Ya, kadang-kadang dia letak broken plural, kadang tak letak. Sebab dia punya fokus kebanyakan kamus ialah pada verb. Kamus biasanya dia fokus pada verb past tense, kemudian present tense dan dia punya command form. Kadang-kadang dia bagi noun, kadang-kadang tak bagi. Ya, jadi kalau kita nak fokus pada kamus yang ada singular dan broken plural, maka kita kena belilah kamus tu. Ya, jadi namanya Dictionary of Broken Plurals. Itu ya. Wal masakin. Untuk masculine plural perlu tak kita beli? Tak perlu. Sebab kita dah boleh agak dah. Ya, dia tambah ya nun je belakang. Ya, jadi kalau apa kita panggil, ya macam masakin ni kan, masakin, ya masakin. Ya, sebenarnya masakin ni para ulama kata dia special. Kerana apa? Kerana walaupun ada ya nun dekat belakang, bila ada ya nun kan macam apa masculine plural kan, apa Kak Zainab? Ya Ustaz, betul. Macam masculine plural kan? Tapi hakikatnya dia bukan masculine plural. Dia sebenarnya adalah broken plural. Pasal masakin, dia jamak bagi miskin. Seorang, kita panggil miskinun. Min, sin, kaf, ya, nun. Miskin, seorang. Ya, tetapi kalau jamak, masakin. Jadi maknanya masakin, walaupun ada ya, nun kat belakang, sebenarnya dia bukan masculine plural. Bukan, tuan-tuan. Dia macam masculine plural. Tapi hakikatnya, dia adalah broken plural. Pasal kita kena tengok dia punya singular. Ya, singular dia masakin ke? Bukan. Singular dia miskin. Jamaknya baru masakin. Jadi kat situ kadang-kadang orang terkeliru. Kalau kita bagi soalan dalam bentuk dalam bentuk multiple choice, ya kita tanya dia, ya, apakah kedudukan al-masakin? Adakah dia masculine plural ataupun broken plural? Kebanyakan akan jawab masculine plural. Sebenarnya bukan. Ya, kerana bila kita tengok dia punya singularnya miskinun. Miskin tu pun macam masculine plural, bukan. Miskinun tu singular, ya, jamaknya masakin. Jadi al-qurba, ya, al-qurba pun broken plural, al-yatama broken plural, al-masakin broken plural juga, ya. Jadi ni semua orang yang layak untuk mendapat apa, ya, untuk mendapat harta. Harta apa? Ya, kita panggil harta zakat. Jadi siapa yang layak untuk dapat harta zakat? Yang pertama ialah kaum keluarga kita. Ya, maknanya kalau kita ada kaum keluarga yang miskin, ya, kita patut bagi pada kaum keluarga kita dulu. Contohlah kita kan, kita ada nak keluar zakat, abang kita susah, ya. Abang kita ni ramai anak, contoh, ya, anak dia pula semua belajar di universiti lagi. Abang kita pendapatan, ya, kecil. Jadi dia layak tak dapat zakat, dia layak. Dan kita boleh keluar zakat. So kita bagi pada abang kita dulu. Bagi pada pak saudara, mak saudara kita dulu. Sebab mereka ni adalah zawil qurba. Ini hukum, tuan-tuan. Ya, memang kita belajar bahasa Quran. Tapi tuan-tuan kena ingat, Quran adalah, ya, dalil hukum. Jadi tuan-tuan dapat makna perkataan bahasa Arab, tuan-tuan dapat tajwid sikit-sikit, dan tuan-tuan juga dapat hukum berkaitan dengan dia. Ini cerita zakat ni sebenarnya, ya. Dan orang yang layak mendapat kita panggil sedekah, ya. Sedekah ada dua kan. Sedekah yang bentuk wajib kita panggil zakat, sedekah bentuk sunat kita panggil sunat yang biasa-biasalah, sedekah biasa. Jadi orang anak-anak yatim layak, ya. Al-masakin, orang miskin layak. Satu lagi, ya, apa dia? Wabnas sabil, dan orang-orang yang wabnas sabil. Di sini diterjemahkan sebagai the traveler, orang yang berada dalam perjalanan musafir dan dia putus belanja dia. Ya, contoh orang yang bermusafir, ya, dia berhenti satu masjid, satu surau, kemudian, ya, dia punya dompet kena curi contoh, ya, duit tak ada cash. Ya, dia punya credit card, dia punya charge card habis semua. Ya, debit card dia semua tak ada. Jadi dia pun pergi ke kaunter masjid, dia kata, boleh tak saya dapat sedikit duit zakat untuk meneruskan perjalanan saya. Ya, jadi kita pun cek, kita kata kereta besar. Ya, kereta besar, handphone mahal apa semua, takkan tak ada duit. Kita kata bukan tak ada duit, saya punya dompet kena curi. Ya, dia pula travelling seorang-seorang. Boleh tak dia dapat sedikit duit? Ya, sebenarnya dia layak untuk dapat. Kerana apa? Kerana dia termasuk kategori, ya, ibnas sabil ataupun ibnus sabil dipanggil, ya. Kemudian wasailin wa fir riqab, ya. Dan wasailin dan orang yang meminta-minta. Ya, orang yang minta-minta ni mana orang susah, ada keperluan. Contoh orang yang berhutang.
Ya, dia ada pekerjaan tapi dia ada hutang nak selesaikan. Dah cukup masa. Boleh tak dia dapat sedikit duit untuk menyelesaikan hutang dia ataupun bayar separuh daripada hutang dia? Boleh. Itu dipanggil apa dia? Dipanggil as-sa'ilin, orang yang minta. Sa'il ni orang yang minta, orang yang bertanya. Those who ask, ask for money. Yang terakhir wa fi riqab, dan wa fi riqab, dan Ar-Riqab ni adalah hamba yang nak membebaskan diri dia. Macam kita baca dalam sirah, kisah seorang sahabat Nabi, namanya Salman Al-Farisi, kena tangkap. Dia datang nak jumpa Nabi, tapi dia ditangkap oleh orang Yahudi, dipaksa bekerja di ladang kurma. Ini sirah, tuan-tuan. Kita belajar sirah, kita akan tahu cerita yang sama. Kemudian apa yang berlaku? Dia akhirnya bertemu dengan Nabi, bagi tahu keadaan dia, dan Nabi tolong dia. Jadi dia termasuk golongan Ar-Riqab, maknanya slave yang nak membebaskan diri. Sebab itu dipanggil freeing slaves. Maknanya orang yang nak membebaskan ataupun dia tu sendiri. Orang tu, nak bebaskan diri. Dia pun layak mendapat zakat. Jadi ada berapa kat sini? Ada zawil qurba, keluarga terdekat. Ada wal yatama, nombor 2, orang anak-anak yatim. Nombor 3, wal masakin, orang-orang miskin. Yang keempat, ibnu sabil, orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, the traveller. Kemudian apa lagi? Wasailin, orang yang meminta-minta, kerana ada hutang yang perlu dibayar. Yang terakhir di sini disebut wafir riqab, dan orang yang nak membantu membebaskan hamba ataupun hamba tu sendiri. Macam Salman Al-Farisi, dia simpan duit. Setiap kali dia bekerja, dia dapat upah, dia simpan. Tapi duit dia tak cukup. Jadi dia jumpa dengan Nabi, Nabi tolong dia untuk membebaskan diri dia daripada perhambaan. Itu semua termasuk, tuan-tuan. Okey, ada apa soalan? Silakan. Apa nak tanya? Apa nak tanya, Kak Mariatun? Apa tu? Masakin tu, Yanun tu. Maknanya Yanun ni can be broken plural and can also be masculine plural. Tak. Dia memang masculine plural. Tapi di sini kebetulan bentuk dia. Kalau Kak Mariatun tulis yang singular, cuba tulis min sin kaf ya nun. Tuan-tuan dan puan-puan cuba tulis miskin. Min sin kaf ya nun. Miskin ni, miskin adalah seorang lelaki yang susah. One needy person. Seorang lelaki yang miskin. Cuba tengok. Cuba Kak Mariatun tengok ejaannya. Min sin kaf ya nun. Ada tak ya nun kat belakang? Ada. Adakah miskin tu plural? Tak. Dia singular. Pasal apa ada ya nun kat belakang? Kebetulan ada. Kebetulan. Macam masakin sama juga. Dia bukan masculine plural, tapi kebetulan. Dia broken. Tapi kebetulan bentuk dia macam apa? Macam masculine plural tu je. Mana sebab dia punya asal memang ada Yanun. Pasal singular dia memang ada ya nun, jadi dia punya jamak pun kebetulan ada ya nun juga. Tapi dia bukan plural, masculine plural. Dia tetap broken plural. Okay, understood. Thank you, Ustaz. Okey, sama. Cuma satu tuan-tuan kena tengok baris dia. Wal masakina. Maknanya dia jadi objek, tuan-tuan, jadi objek. Jadi kita terjemahkan wa ata, orang yang nak mengeluarkan tadi, dia dan orang yang telah mengeluarkan almal, hartanya, ala hubihi, harta yang dia sayang, dia cinta, kepada zawil kurba, kepada orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan dia. Wal yatama, juga orang anak-anak yatim yang layak untuk terima. Wal masakin, harta tadi dikeluarkan untuk orang-orang miskin. Jadi maknanya ni semua objek ni, tuan-tuan. Zawil kurba objek, wal yatama objek, masakin objek, wabna sabil. Sebab tu wabna. Cuba tengok nun tu baris fathah. Wabna, objek juga. Wasailin objek juga. Kalau sailin ni ya nun, ni betul. Kak Mariatun, ya nun pada sailin ini adalah masculine plural. Yang ini masculine plural. Tapi kalau masakin atas kebetulan macam masculine plural, wasailin dia memang masculine plural. Daripada root word dia apa? Dia punya singular. Sa'il. Alif lam, sin alif, hamzah lam. As-sa'il. Kalau jamak dia, as-sa'ilin. Ya nun tambah di belakang untuk menunjuk pada makna masculine plural. Yang ini. Jadi asal-asalnya as-sa'ilun. Kalau dia subjek, as-sa'ilun. Kalau jadi objek, as-sa'ilin.
Kalau dia datang selepas preposition, asailin sama. Ya, pasal apa barisnya baris bawah? Ya, kerana dia jadi follower kepada zawil qurba. Ya, zawil qurba, ya, dia objek. Kemudian diikuti oleh semua yang lain-lain tu, dia datang selepas waw, sentence connector, semua tu menjadi follower. Ya, jadi objek asalnya ialah zawi al-qurba, tu asal dia. Yang lain tu follow aje. Ya, wasailin follower. Wa fi riqab, ya. Pasal apa baca ar-riqab? Kerana ada fi kat depan. Tapi asalnya fi riqab ni apa? Asalnya dia objek. Tapi tak nampak lah sebab dia didahului oleh preposition fi. Fi macam mana kita nak nampak dia objek? Ya, jadi asal-asal dia adalah objek kerana dia ada waw. Dia follow depan dia. Asailin dia ada waw depan juga. Sama semua ni tuan-tuan. Ada berapa waw? Wal yatama 1, wal masakin 2, wal benasabil 3, wasailin 4. Ya, wa fi riqab ada 5. 5 yang jadi follower patutnya. Cuma yang nampak macam follower 4. Wa fi riqab tak nampak pasal dia didahului oleh apa? Oleh harfun jar, ya, ataupun kita panggil sebagai preposition, ya. 9 daripada preposition yang kita dah belajar. Min, ila, an, ala, fi. Yang ni fi nombor 5. Ya, min nombor 1, ila nombor 2, an nombor 3, ya. Min, ila, an, ala, ya. Kemudian kita ada apa? Min, ila, an, ala. Ala nombor 4, nombor 5 fi. Ya, ada 9 semua tuan-tuan. Kita dah sebut banyak kali dah. Okey, ada apa yang Ustaz boleh bantu? Silakan. Ya. Kak Masita ada apa? Ya. Ustaz, saya nak tanya. Silakan. Wa'ata tu is a past tense verb. Selalunya after past tense verb tu diikuti oleh dua, D-O-E-R kan. Tapi dalam kes ini al-mala tu dia jadi objek. Is baris fathah. Kenapa Ustaz? Sebenarnya kat situ ada subjek, ada 2, tapi 2 tu tak nampak. Dia hidden. Sebenarnya ata tu huwa. Ata tu dia ada huwa dalam tu tapi tak nampak. Ya, wa ata maknanya apa? Ya, dan dia, cuba kita terjemahkan. Ya, dan dia telah memberi, dia telah mendatangkan. Ada dia kat situ sebab ata tu memang apa kita panggil? Ya, memang singular. Ya, apa kita panggil masculine singular, ata. Macam ja'ala sama, ya. Mari kita tengok yang atas kalau tuan-tuan tak percaya, ya. Apa contoh? Amila pun sama juga, ya. Man ja'a ni pasal ada man depan. Ya, kalau tak ada man pun ja'a dia merujuk pada dia, he seorang. Ya, ja'a telah datang, ya. Ja'a dia, he. Ya, memang he. Kalau dekat bawah ni, ya, man amila, ya, he juga. Ya, tak sebut dia punya apa 2. Mana ada 2 kat sini tak nampak. Ya. Tak ada 2 kat sini. Tapi understood. Jadi kalau dekat sini ata sama juga, memang tak nampak 2 dia. Tapi ada objek, ya. Dan setiap apa ni verb mesti ada 2, ya. Takkan objek tak ada apa kita panggil, takkan verb tak ada 2. Dia ada 2, cuma 2 tu tak nampak. Ya, wa ata maknanya huwa dia lelaki. Dia bukan perempuan ni. Sebab ata kita tahu memang lelaki, bukan perempuan. Maknanya kalau in English kita terjemah sebagai he. Ya, and he gives well, ya. And he. Ya, pasal apa disebut gives kat sini? Pasal apa tak disebut dalam bentuk past tense? Pasal ya zakat ni memang amalan yang dibuat setiap masa. Ya, paling kurang setahun sekali. Dia bukan sekali keluar untuk selama-lamanya, tak. Tahun ni keluar, tahun lepas keluar, tahun depan keluar, ya. Sebab tu di sini digunakan terjemahannya gives. Bukan makna ata tu present tense, bukan. Ya, ata ni adalah past tense. Tapi past tense yang menunjuk kepada makna dibuat selalu, setiap tahun dibuat. Dia bukan tiap-tiap hari buat. Orang tak keluar lah zakat tiap-tiap hari kan. Ya, tapi kita keluar paling kurang cukup haul setahun lah. Okey. Boleh Kak Zainab? Nanti saya fahamkan lah Ustaz. Tak semua verb ada noun. Semua verb ada 2. Verb ni mesti ada 2. Tak ada verb mana ada perbuatan tak ada orang buat. Ya, kita kata apa kita panggil, ya, alam yang indah ni, ya. Siapa yang cipta? Mesti ada penciptanya, Allah. Ya, kita kata apa kita panggil, novel yang sedap dibaca, mesti ada penulis dia. Ya, gambar yang cantik mesti ada orang yang ambil gambar tu.
video yang indah, mesti ada orang yang merakamkan. Dia semua perbuatan dalam alam ini, dia mesti ada pelaku dia. Sama ada pelaku dia itu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun manusia, ataupun jin, ataupun syaitan, ataupun apa sajalah, ya, malaikat. Contoh wahyu kan kita kata, ya, wahyu, ya, wahyu telah diturunkan kepada Nabi. Ya, siapa yang telah menurunkan kepada Nabi? Allah, melalui perantaraan Jibril sebagai contoh. Dia mesti ada pelaku. Mana ada verb yang tak ada pelaku? Tak ada, tuan-tuan. Semua verb ada pelaku. Dan pelaku tu, ya, sama ada lelaki atau perempuan. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak ada jantina lah. Kalau malaikat tak ada jantina. Tapi yang tak ada jantina kita anggap dia sebagai lelaki. He. Tapi kalau manusia kita kena tanya. Siapa buat? Kalau Fatimah, wa'atat. Ya. Kalau lelaki, wa'ata. Macam ja'a. Ya. Kita bagi contoh yang senang lah sebab dia tak ada alif maksurah. Ya. Macam amilah kan. Kalau amilah siapa yang buat? Lelaki. Tapi kalau dia perempuan, amilat. Ya. Mesti she. Ya. Apa lagi kita tengok kat atas? Ja'a. Sama tuan-tuan. Ja'a lelaki. Macam mana kita tahu dia lelaki? Pasal dia tak ada taknis kat belakang. Dia ada tak maftuhah. Kalau ada ja'at, kalau ja'at apa Kak Zainab? Lelaki ke perempuan? Ja'at. Jaat Puan. perempuan. Mesti perempuan punya, ya. Ja'at mesti perempuan. Kalau dia lelaki tak boleh ja'at, mesti ja'a, ya. Kalau dia perempuan, amilat, ya. Bukan amilah. Dia mesti macam tu. Ya, kerana apa? Ya, kerana setiap verb ada pelaku, ada dua dia. Dua dia lelaki atau perempuan. Ataupun tak ada jantina. Yang tak ada jantina macam malaikat, tetap kita anggap dia sebagai he. Kalau dia seorang. Ya, kalau dia ramai kita guna they lah. Ya, macam tu cerita dia. Okey tuan-tuan, ya. Itu dia punya konsep yang tuan-tuan kena faham. Dan konsep ni tak berubah. Semua perbuatan dalam Al-Quran, ya, ada pencipta dia, ada pelaku dia. Ya, kalau Allah pencipta lah. Ya, kalau manusia pelaku dia. Sebab manusia tak cipta, ya, manusia melakukan. Jadi apa perbuatan? Solat kita kata, mesti ada orang yang solat. Ya, bersedekah, mesti ada orang yang bersedekah. Macam kes ni kan. Siapa yang bersedekah? Siapa dia kita tak tahulah siapa nama dia. Tapi kita tahulah dia tu lelaki. Pasal apa dia lelaki? Pasal tak ada huruf tak apa ni maftuhah, ya, tak yang terbuka tu tak ada kat ujung. Jadi bila tak ada kat ujung maknanya lelaki. Apa yang dia buat? Dia datangkan harta. Ya, maknanya dia bagi harta, dia bayar zakat dia. Zakat yang macam mana? Yang dia sayang. Kat mana tahu perkataan sayang? Ala hubbihi, dia frasa. Zawi kurba, ya. Yang apa kita panggil, kepada siapa dia bagi? Kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Zawi itu apa ni, singular ke plural? Zawi itu plural. Kalau dia seorang kita panggil zu. Sebab tu kita panggil Zulkarnain. Pasal Zulkarnain itu seorang. Tapi kalau Zulkarnain itu ramai, kita akan kata dia Zawul Qarnain ataupun Zawil Qarnain. Dia ada tambah waw dengan alif maksurah kat belakang, tuan-tuan. Ya, kalau Zu seorang, Zulkifli seorang lelaki yang menjamin keselamatan orang, Zulkifli. Zulkarnain lelaki yang memiliki dua tanduk yang menguasai timur dan barat, ya. Zulfadli lelaki yang memiliki, semua seorang. Tapi kalau dia ramai, Zawul, ya, Zawul Kifli ataupun Zawil Kifli, bergantunglah. Kalau dia subjek, Zawu. Zal, waw, waw, dua. Tuan-tuan tulis lah. Dia tuan-tuan jangan dengar saja, tuan-tuan kena salin. Ya. Zal, waw. Bunyi dia Zawu. Kalau dia jadi objek, Zawi. Zal, waw, ya lah. Ya. Tapi dia bukan ya. Ya. Sebab tak ada titik, ya, dalam Quran. Tapi sebenarnya dia adalah ya. Pasal apa tak ada titik kat situ? Sebab ni Resam Osmani. Resam Osmani mana ada baris. Ya, mana ada tanda dua tu, tapi sebutan dia sama. Zawil Qurba. Mana kita boleh baca Zawal Qurba? Tak boleh, salah. Kita kena baca Zawil Qurba. Sebab waw tu baris bawah. Bila waw baris bawah, ya tu, dia walaupun tak letak titik, tapi bunyinya tetap baris bawah. Zawil Qurba. Tetap, tuan-tuan. Okey, ada apa lagi soalan yang Ustaz boleh bantu? Silakan. Ustaz, singular zu tu zal waw ya? Betul. Ya, tengoklah Zulkarnain. Tuan-tuan tengok. Tengok ayat 183. Ya. Tu tengok 183 surah Al-Kahfi. Mari kita tengok. Sebab tuan-tuan nak kena tulis, ya, baru dia dapat. Buka surah Al-Kahfi, ya, tengah-tengah Quran surah Al-Kahfi, kita tengok, ya, ada berapa zu? Ada banyak, ada 2-3 zu, tuan-tuan. Ya, tengok, ya, ayat yang ke 183 yang berada pada muka surat 302. Ya, kita akan jumpa Zulkarnain, ya.
Kita akan cuba Zilqarnain. Okey ya. Ha. Tengok bawah sekali muka surat 302 ambil Quran. Muka surat 302 tuan-tuan ambil Quran. Dah jumpa? Okey. Kak Zainab. Dah Ustaz, dah. Okey, tengok bawah sekali. Wa yas'alunaka an Zilqarnain. Wa yas'alunaka, dan mereka orang-orang kafir Quraisy bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan an Zilqarnain, seorang lelaki yang memiliki dua tanduk, ya. Mana dua tanduk ni? Dua belahan dunia, belah timur dan belah barat, ya. Yang disebut, ya, bila dia berperang dia pakai macam apa kita panggil, ya, yang ada macam Viking tu, ya, topi dia tu ada dua tanduk, ya. Jadi dia dipanggil Zilqarnain. Pasal apa dibaca Z? Patutnya baca Zu ni Kak Zainab. Pasal apa baca Z? Sebab depan ada preposition an. Asalnya Zulqarnain. Ya. Mana ada kita panggil Zilqarnain kan? Kita orang Melayu panggil Zulqarnain. Pasal apa kat sini Z? Pasal dia bahasa Arab. Bila bahasa Arab, kita kena tengok apa ada depan dia. Depan dia ada apa? Ada preposition. Boleh tak baca an Zulqarnain? Salah. An Zilqarnain. Ya, tu satu perkataan yang kita sebut sebagai apa? Ya, sebagai apa ni? Lelaki yang memiliki, ya. Tuan-tuan boleh tengok muka surat sebelah 303, ya. Ada ayat 86. Ya, tengok ayat 86. Ya. Ayat 86, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah wa wajada indaha qauman qulna ya Zalqarnain. Ya, tadi Zilqarnain di baris bawah pasal apa? Pasal dia datang selepas preposition. Ya, yang ini ya Zalqarnain. Pasal apa dibaca za? Pasal dia datang selepas exclamation, wahai Zulqarnain. Ya, sebab bahasa Arab dia berubah. Ya, kalau sebelumnya ada preposition Zilqarnain. Kalau sebelumnya ada wahai Zalqarnain. Tapi kalau dia jadi subjek Zulqarnain. Kalau dia jadi objek Kak Zainab, kalau subjek Zulqarnain. Kalau dia jadi objek, nak baca Zilqarnain ke Zalqarnain? Zal. Ya, Kak Zainab. Zilqarnain. Mana boleh Z? Z tu ni Kak Marathon baru je jawab. Ya, sebab tapi Ustaz buat-buat tak peduli jawapan dia tu. Pasal nak bagi Kak Zainab punya jawapan, ya. Kak Marathon dah jawab, Ustaz bukan saja tak respon, ya. Tapi sebab saja-saja nak tengok Kak Zainab jawab betul ke tak, ya. Kak Zainab jawab salah. Pasal kalau Z datang selepas preposition. Kalau objek, ya, dia mana boleh baca baris bawah, dia baca fathah. Ya, sebab tu Zalqarnain. Cuba tengok, wahai Zalqarnain. Yang ini bukan objek, ya. Ini dia datang selepas exclamation. Tapi kalau dia jadi objek, ya, saya telah melihat, ya, ra'aitu Zalqarnain. Zal, ya, zal alif. Zal alif menunjukkan dia objek. Kalau zal waw tu subjek. Kalau zal ya dia datang selepas preposition. Ada 3 bentuk kalau dia singular. Tapi kalau dia bentuk plural, yang ni yang kita jumpa ni, zawi ni. Zawi. Ya, zawi. Apa makna zawi? Maknanya lebih daripada seorang lelaki. Kalau zu, seorang. Za, seorang. Zi, seorang. Kalau dia ramai, zawu ataupun zawi. Ya, ada 2 bentuk. Kalau singular ada 3 bentuk. Tapi kalau dia plural ada 2 bentuk. Zawu, zal, waw, waw. Ataupun zal, waw, ya. Ya, dia panggil zawi. Itu dah 2 bentuknya, tuan-tuan. Kalau singular ada 3, ya. Contoh yang mudahnya, tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Kahfi. Ayat 183 kita dah sebut. Ya, Zilqarnain. Dan ayat 86, ya. Ayat 83 tadi. Dan ayat 86, ya. Yang berbunyinya, ya Zalqarnain. Itulah, ya. 2 kali disebut Zulkarnain dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Kahfi. Ada satu lagi dalam surah lain. Ya, ini dalam surah Al-Kahfi. Okey, ada soalan tuan-tuan. Ya, malam ni mungkin tuan-tuan senyap sikit, ya, sebab ada banyak benda-benda baru. Ya, sebab kita tak cerita sebelum ni. Zawi ni pasal apa tak cerita? Pasal jumpa kita kena bagi tahulah, ya. Okey, apa soalan yang Ustaz boleh bantu? Silakan tuan-tuan. Ada apa? Ustaz, Ya. Sabili kenapa kasrah Ustaz? Li? Second noun. Oh, second noun. Oh, jadi dia compound noun lah. Compound noun, betul. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Ibna first noun, Ibna ni.
Wa tu dan lah kan. Ibna first noun, as-sabil second noun. Second noun kat Nomah, second noun boleh tak letak alif lam kat depan? Boleh? Boleh. Ya, first noun boleh letak alif lam. Tak boleh. First noun boleh tanwin? Tak boleh. Alif lam tak boleh, tanwin tak boleh. Itu first noun. Ha. Second noun, either or. Boleh letak alif lam ataupun tanwin. So, Dia as-sabil, ni ya, dia second noun, ada alif lam. Oleh kerana itu, dia tak boleh bagi tanwin kat belakang. Ya, dia hanya boleh letak kasrah. Pasal apa dia kasrah? Sebab dia second noun. Ya, second noun. wa nasabili. Okey, clear. Dia Orang boleh lain jadi silakan. satu Ya, phrase tak? Ibn Sabil tu, satu phrase boleh tak? Macam Zawil Qurba. boleh. Ya. Sama Boleh juga. zawil qurba pun, zawi first noun, al-qurba second noun. Now, ya. Sama, ya. Cuma Okay. zawi tu kita sebab jarang jumpa, jadi kita tak tahu. Sebenarnya zawi tu noun, ya. Al-qurba memang noun lah. Pasal apa dia noun? Ada alif lam depan. Tapi pasal apa al-qurba tak beri bawah kalau dia second noun? Pasal dia abnormal. Bila dia abnormal, dia tidak terkesan dengan baris tadi. Memang kita tak boleh baca al-qurbi, tak boleh. Kita sentiasa baca al-qurba. Kalau dia subjek pun al-qurba, objek pun al-qurba, dia second noun datang selepas preposition pun al-qurba, tak berubah. Sebab dia abnormal noun. Okey, ada lain, silakan. Ada apa? Terima kasih Ustaz. Sama ya. Ya. Ustaz, tak, saya ni pelik lagi lah Ustaz. Macam Yang mana memikir. pelik? Yang mana? Tak, yang Atta ni semalam kita memang tengok apa kita surah Maryam kan semalam kan. Dia dua-dua tu memang dia cakap akan datang atau akan didatang, lebih kurang macam tu lah kan. Tak boleh. Yang datang kan tak boleh. Datang Atta boleh. Ati ke apa entah, tak ingat dah semalam ayat apa ni Itu kata sebab Atta. itu bukan verb. Itu bukan verb. Itu noun. Okey, tapi sentence memang maksudnya datang kan. Telah datang ke lebih kurang macam tu lah. Lah bila terjemah memanglah. Tapi kalau kita Ah. terjemah bahasa Melayu memanglah, sebab terjemahan Quran ni untuk orang yang tak belajar bahasa Arab. Jadi Tapi kalau yang ni Kak Macita dah belajar, kita kena naiklah sikit dia punya level tu. Ya, macam mana? betul lah, tapi ini totally different dia cakap meaning dia kan, to give, telah memberi. Itulah macam mana? Kadang-kadang itu kita bila kita nak faham sentence tu lain pula maksud dia ya. Sebab Tapi huruf tak. dia lain. Yang Kak Macita kata Atta tu tak ada hamzah depan. Cuba tengok ni, ada hamzah Oh, depan. itulah meaning dia different. Yang Ustaz sebut selama ni panjang. Ata. Kan panjang tu. Ni tengok asal dia. Ata. Dia ata. Awal tadi Ustaz sebut. Dia bukan ata. Ada kena dengar baik-baik. Tuan-tuan dan perempuan dengar baik-baik. Ata dengan ata. Beza tak? Memang beza lah. Dia ata. Ya, ta tu panjang. Yang sekarang ni nombor 9 ni. A pun panjang. Ta pun panjang. Bila A panjang, ta panjang, maknanya telah memberi. Kalau A pendek, ata telah datang. Kok Oh, beza tu? okey. Jauh beza dia. Ya, okey Ustaz. Thanks ya. Jauh beza tu. Ya. Tuan-tuan ambil kamus jadi. Tak boleh. Ustaz tak buat hati dengan tuan-tuan dan perempuan. Ambil kamus jadi. Pasal Ustaz tak boleh tulis. Ya. Kalau kelas physical, kita boleh tulis. Ya. Buka kamu jadi, tuan-tuan cari perkataan ya, ata dengan ata. Beza tak? Beza, tuan-tuan. Ya. Ya. Tuan-tuan buka muka surat pertama. Ya. Buka muka surat pertama. Muka surat pertama, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris 8 daripada atas. Muka surat pertama, kamu jadi. Tuan-tuan jangan kata kamu jadi tak ada pula. Ya. Tuan-tuan kena beli ataupun tuan-tuan photostat. Sebab belajar bahasa apa pun tuan-tuan kena pakai kamus. Kalau tak pakai kamus, macam mana? Tuan-tuan, ya. Okey, jumpa tak muka surat pertama? Jumpa? Kak Zainab? Jumpa Ustaz, jumpa. Okey, baris yang ke-8 ya, daripada atas. Jumpa tak? Ata. Kak Masita ada kamus? Tak ada. Okey Ustaz. Okey. Kalau tuan-tuan tak ada, tak apa. Ya? Sebab kalau ada, kena tengok. Tan Sri kena mute. Okey, cuba tengok. Ata. Ni yang mana satu ni? Ni yang kita tengah bincang ni lah. Ya, yang nombor 9 ni. Nombor 9.
Ni top 10 verb ni nombor 9. Ata. Ya, itu past tense dia. Present tense dia yu'ti. Ya, kemudian ati, ya, makna apa? Berikan, bukan datang. Maknanya berikan, telah memberikan. Cuma di sini dia tak letak telah sebab understood. Semua verb dalam ni semua past tense. Ya, maknanya telah memberikan. Sama tak dengan to give? Sama. Ya, ataupun give, ya, telah memberikan. Itulah yang kita sebut sebagai ata. Ya, jadi ata dia panjang. Ya, jadi kalau apa kita panggil, kalau ata yang Kak Masyidah sebut tadi, a pendek, itu makna telah datang. Sekarang ni telah mendatangkan ataupun telah memberi. Okey, ya. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya. Ada soalan lain, silakan. Ada apa nak tanya? Ustaz, yang Ya. Ata tu yang datang tu page 4, Ustaz. Okey, muka surah 4. Terima kasih. Muka surah 4. Sebelah kanan ke kiri? Kat kanan. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas. Okey, 6 daripada atas. Tuan-tuan buka muka surah 4. Terima kasih, Kak Nap. Ya, tengok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang Kak Masyidah tanya tadi. Kalau ata telah memberikan ataupun telah memberi. Sekarang ata. Ya, ya'ti. Apa maknanya, tuan-tuan? Ya, maknanya datang. Mana telah datang. Ya, maknanya telah datang. Ya, yang depan tu padam lah. Ya, tak betul. Ya, datang. Jadi ada beza, tuan-tuan. Ya, satu yang panjang Kak Masyidah, A-nya panjang. Kalau A-nya panjang, itu telah memberi. Kalau A-nya pendek, telah apa? Telah datang. Itu ceritanya, tuan-tuan, ya. Dah ada bukti dah daripada kita punya kamus. Okey, Kak Masyidah, apa lagi Ustaz boleh bantu? Silakan. Okey Ustaz. Cuma ata dengan ja'a pun lebih kurang kan? Sama kan? Sama, ya. Bukan ata, ya. Ata. Ta-nya panjang. A-nya jangan panjang. Ata dengan ja'a. Tu sama kan maksud? Sama, Kak Masyidah. Kak Masyidah dah tanya 5 kali dah, Kak Masyidah. Yelah. Okey Ustaz. Okey. Sorry. Kak Masyidah ulang benda yang sama, ya. Kak Masyidah kena bezakan yang sebab bahasa Arab bila kita panjangkan pada mana-mana huruf, maknanya berubah. Jadi jangan panjangkan ata. Kalau ata yang ini lah yang kita tengah bincang ni. Tapi kalau ata panjang, ta-nya yang panjang, bukan a-nya. A-nya pendek. Ata. Dengar baik-baik. Ata. Satu lagi ata. Dua-dua panjang. Jadi mesti ada beza, tuan-tuan. Ya, macam Ustaz selalu sebut nama, ya, noun kan. Aiman dengan Aiman. Ada beza. Aiman lelaki. Maknanya lelaki yang penuh keberkatan, lelaki yang bertuah. Tapi kalau Aiman panjang, ya, itu perempuan, feminin. Ya, maknanya sumpahan, ya, ataupun sumpah. Ada dua, ya. Tapi kalau Aiman pendek, jadi jangan panjangkan. Kalau kita panjangkan aja dia berubah maknanya. Macam kita kata apa kita panggil miskin tadi kan, ya, miskin. Mana orang miskin. Tapi kalau kita kata miskin, ya, min sin kaf nun tak ada ya nun, ya, maknanya lain, maknanya kesian. Ya, jadi kita tak boleh panjangkan. Masakin panjang tadi kan, ya, mana orang-orang miskin. Tapi kalau buang ya, masakin pendek aja, maknanya tempat tinggal. Tak boleh panjang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan panjang nanti akan mengubah. Sebab tu tuan-tuan belajar tajwid. Ya, maknanya kita tak boleh. Kalau yang mat asli lah. Ya, kalau yang tak ada mat jangan panjangkan macam amin kan. Ya, mana boleh panjang. Amin. Kalau masjid tu Allahu akbar, ya. Imam pun kadang baca lebih daripada 2 harakat. Amin tu tu 2 harakat je. Min boleh panjang, boleh baca 2 harakat, boleh 4, boleh 6. Buat apa kita belajar tajwid kalau kita tak apply? Ya, Ustaz selalu duk sebut. Ya, pasal apa imam duk panjangkan? Imam tahu tak tu apa ni mat asli? Dia tahu pasal apa panjangkan? Dia senyum je. Ya. Kita tahu tapi kita tak apply. Itu masalah dia, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tahu kan, lepas pada solat fardu kena baca ayat kursi. Tapi berapa ramai orang tak baca? Kita bagi tahu dah, ayat kursi lepas pada setiap solat fardu ni, siapa yang amal, insya-Allah masuk syurga dia. Pasal apa dia tak masuk syurga lagi? Pasal dia belum mati. Tapi orang tak buat juga, ya. Dia kata imam tak buat, kita buat juga. Maksudnya banyak benda dalam dunia kita tahu tapi kita tak buat, tuan-tuan. Itulah masalah dia. Ya, okey, ya, selesai. Ada apa yang Ustaz boleh tolong lagi? Ya, pada perkataan bawah ni ada banyak perkataan baru. Ata, perkataan baru, ya, telah mendatangkan. Almal kita dah biasa.
Pasal apa al-mal dibaca dengan fathah? Al-mala kerana dia objek. Ya. Ala hubbihi ini frasa baru. Ala hubbihi hafal saja. Ala hubbihi maknanya yang dicintai, yang kita sayang, yang kita paling sayang. Ya. Zawil qurba. Ya. Ustaz sebut dalam sirah. Sebab sirah ni dia punya practical apa kita panggil? Practical example dia tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak ada seorang sahabat Nabi ya yang dia ni ada kebun kurma depan Masjid Nabawi ya. Jadi bila turun ayat yang Allah kata kamu tidak akan dapat pahala paling besar sedekah ya melainkan kamu sedekahkan harta yang kamu paling sayang. Itu yang Ustaz tanya pada apa ni Kak Mariatun mula tadi, apa yang dia paling sayang? Dia kata rumah. Jadi kita bagi tak sedekah pada orang lain? Bagi, tapi kita sanggup tak bagi yang paling kita sayang? Tak sanggup kan? Jadi maknanya macam itulah level kita. Ustaz pun sama. Ya, kita tak sanggup nak bagi benda yang paling kita sayang. Yang kita bagi tu biasanya yang kita tak berapa sayang. Ya, jadi bila sahabat tadi dia dengar, ya, oh Allah kata macam tu, dia pun kata ya Rasulullah, aku nak bagi kebun kurma aku yang paling mahal, yang paling berkualiti. Aku nak bagi ke jalan Allah. Ya, Nabi kata tak payah, jangan bagi. Kalau nak bagi juga, bagi pada keluarga terdekat. Bagi pada zawil kurba. Zawil kurba. Ada perkataan zawil kurba tu. Ya, siapa sahabat tadi yang ada kebun kurma depan Masjid Nabawi, ya, yang dia nak bagi kebun tu sebab dia nak dapat pahala sedekah yang paling tinggi. Siapakah lelaki tersebut? Kak Norma, siapa lelaki tu Kak Norma? Talha. Ya. Abu Siapa? Talha. Ya, Abu Talha, ya. Dia siapa Abu Talha tu Kak Nap? Dia bapa tiri Anas bin Malik. Bapa tiri Anas bin Malik. Maknanya suami kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tu mak Anas bin Malik, ya, yang tempat Nabi selalu ambil wuduk tuan-tuan. Hebatlah dia ni tuan-tuan, ya. Dia boleh bagi yang paling dia sayang. Ya, itulah sahabat-sahabat Nabi ya yang hidup sezaman dengan Nabi. Kita tak sampai level mereka tuan-tuan. Ya, level kita pun tinggi juga mudah-mudahan ya, tapi tak boleh sampai para sahabat, tak boleh lawan tuan-tuan. Jadi tak peliklah kalau para sahabat ni masuk syurga tanpa hisap ya. Kita belum layak untuk mendapat yang benda-benda macam tu tuan-tuan ya. Itu contoh orang yang sanggup memberikan harta yang dia paling sayang. Ya, al-mal ala hubbihi. Zawil qurba ya. Zawi ada satu lagi zawu. Kalau dia subjek zawu. Zal waw. Kalau dia objek zawi. Kalau dia datang lepas preposition zawi. Maknanya kalau singular ada 3 kan? Zu, za, zi. Tapi kalau dia plural zawu dengan zawi saja, 2 je tuan-tuan. Ada soalan tak tentang zawi tu? Ada apa nak tanya? Ya, Kak Mariatun ada apa? Kak Musyita, Tan Sri, ada apa? Zawi. Ada apa nak tanya tentang Zawi tu? Ada clear Ustaz, very clear. Okey, alhamdulillah. Ya, Tan Sri. Okey Ustaz. Faham. Okey. Orang lain ya, Haji Asyari. Ya. Alhamdulillah, okey Ustaz. Okey ya. Orang lain silakan. Kak Abidah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ya Haji. Apa ni, kalau untuk 2 macam mana Ustaz kalau untuk singular zawu kan, kalau untuk plural zawi. Ya. Kalau untuk 2 Bagus soalan tu ya. Ustaz tak nak jawab malam ni dulu kerana kita tunggu kita jumpa nanti ya. Jadi jangan fikir yang 2 yang 2 tu, yang 2 orang tu jangan fikir dulu Haji Megat. Fikir yang singular dengan plural dulu ya. Supaya sebab kita grab dia dulu, betul-betul pegang dulu, gigit dulu. Nanti bawa kita. Sebab nanti ada orang yang tertukar. Mungkin Haji Megat tak tertukar orang lain. Jadi kita biarkan. Ataupun Haji Megat, mungkin memang 2 tak ada. Untuk 2. Untuk 1 dengan 3 je. Mungkin. Nanti kita tunggu jawapan. Dalam Quran ada tak? Biar dulu ya. Okey, yang lain Haji Megat ada apa? Terima kasih. Tak ada ya. Okey, Al-Qurba tadi jadi apa Haji Megat? Al-Qurba tu dia plural apa tu? Qurba mana tadi ya? 3 je plural. Zawil Qurba. Zawil Qurba. Yang apa ni? Saudara yang terdekat lah kan, Zawil Qurba. Tapi kita tanya plural apa benda tu? Plural jantan ke, plural betina ke, plural apa? Qarib, Qurba,
uh, plural Cakap Arab lah. Kalau susah lelaki sangat lah. cakap orang putih, cakap Ah, Arab. ah, Jamak apa apa? ni? Jamak. Jamak taksir. Jamak taksir itu apa benda? Broken Jamak plural. Broken. broken plural ya. Cuba Haji Megat terjemahkan taksir. Taksir tu mana apa? Taksir tu mana broken? Ya. Jamak yang terpatah, ya, yang telah dipatah-patah kan, ya. Pasal daripada Ya. perkataan qarib, cuba tengok. Qaf ra ya ba, qaf ra ya ba, tiba-tiba kita pecahkan dia punya struktur, dia jadi Ya. kurba pula. Itu yang kata broken plural tu, Haji Megat. Dipecah ya. Kalau dipecahkan, dipatah-patahkan, jadi broken lah dia. Ya. Baik. Masuk. Okey, sama. Aliyatama, sama aliyatama. Asal liyatama tadi apa, Haji Asy'ari? Aliyatama tu plural, broken kan? Kalau dia singular apa? Yatim. Yatim, panjang. Yatim. Ya, Ya. jangan kata yatim. Kalau yatim, tak ada makna. Yatim, baru ada makna. Mana seorang budak, anak yatim. Kalau ramai, yatama. Wal masakin, sekali lagi aja Syari. Masakin, dia ada macam bentuk masculine plural. Tapi adakah masakin masculine plural? Dia tidak, dia broken plural Ustaz. Tapi ada ya nun kat belakang. Dia Sebab apa? bersamaan, menyerupai Kebetulan masculine. dia macam, ya, dia macam, tapi dia bukan. Okey, ya. Terima kasih, ya. Wa benasabil tadi Kak Nomah dah tanya, pasal apa asabil dibaca dengan kasrah pada lam kerana dia second noun. Wasailin, wasailin ni apa jenis plural apa perempuan, ya, Kak Abidah, ya. Wasailin ni dia bentuk plural apa tu? Sailin. Masculine plural. Masculine plural, ya. Kalau dia singular, kita panggil, kalau singular kita buang apa? Ya nun. Ya nun, ya. Bunyinya sa'il, ya. As-sa'ilu ataupun as-sa'ili lah. Kalau dia kasrah, as-sa'ili. Wa fi riqab, ya, riqab, ya. Wa fi riqab, riqab ni merujuk kepada orang-orang yang belum dimerdekakan, mana hamba sahaya lah. Ya, di sini and for freeing slave, dan untuk orang yang nak membebaskan diri, sama ada macam Nabi bantu Salman Al-Farisi membebaskan diri, ataupun Salman tu sendiri pun dia masuk dalam kategori wafir riqab. Selesailah tuan-tuan, ya. Pasal apa riqabi? Pasal ada fi depan. Ya, ada fi, ada preposition, maka baris dia bawah lah. Ya. Pasal apa yang lain-lain ni semua baris bawah, ya. Contoh kita kata apa ni, baris atas, ya. Contoh, ya, contoh masakina, ya, ibna, sailina. Pasal apa tu? Pasal apa semua baris dia fathah tu? Pasal apa? Sebab dia jadi apa? Follower. Dia jadi objek. Dia jadi objek. Sailina objek. Ya, wal masakina objek. Ya, wabna. Ya, wabna. Pasal apa tidak bersabil? Mana boleh sabil? Sebab sabil second noun. First noun tu lah yang kena jadi objek. Ya, tapi di sini sebenarnya dia bukan objek, ya. Dia adalah follower saja. Bentuk dia. Kalau kita tengok, ya, kita kata asal-asal dia objek. Tapi bila ada waw depan, dia bukan objek lagi. Dia hanya follower saja. Ya, follower kepada siapa? Kepada zawi. Pasal zawi memang dalam bentuk objek. Ya, kalau dia bukan objek, dia subjek, kita panggil zawu. Ya, ada tak zawa? Zawa tak ada. Ya, dia zawi aja ada. Dengan zawu dua saja. Kalau yang singular ada tiga. Zulqarnain, Zalqarnain, Zilqarnain, ada tiga. Tapi kalau jamak tak ada. Selesailah tuan-tuan, itulah ceritanya. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk contoh lain? Ustaz, the phrasal noun kan yang ala hubihi semua tadi tu. Ala hubihi, ya. Dia adalah Phrasal noun kan. Ya, kalau kita nak kata dia phrase dalam bentuk phrase, ya. Nak kata kalau dia noun phrase, dua-dua noun, ya. Kalau dia verb phrase, ada satu verb, ada satu noun, ya. Ataupun dia panggil apa ni, phrasal verb, ya. Itu maknanya ada preposition. Ya, kat sini apa kita nak panggil ni? Sebab dia mula dengan preposition. Ya, adakah dia prepositional phrase ke? Mungkin dia prepositional phrase. Dia bukan verb phrase sebab dia tak ada verb. Ya, dia bukan noun phrase saja. Pasal dia ada ala.
Ya, jadi dia prepositional phrase. Kalau kita nak bagi nama lah. Pasal dia ada preposition dan ada noun. Ya, hubbihi itu noun kan. Tapi kalau ala bukan verb. Ala bukan noun. Ala preposition. Jadi kita nak panggil dia apa? Prepositional phrase. Kalau ustaz lah. Ustaz namakan dia. Ya, frasa preposition. Prepositional phrase. Ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Zawil kurba tu bau phrasal noun. Baru dia phrasal noun, betul. Sebab dua-dua noun. Ya, betul. Wabna sabil pun sama juga. Ya, dia mudhaf pun ilaih ataupun kita panggil dia compound noun. Ya, boleh tak juga kita panggil phrasal noun? Boleh. Pasal dua-dua noun. Ya, dia phrase lah. Ya, sebab bila dia dua noun, dia compound noun. Boleh juga panggil ya phrasal noun. Boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah. Asalkan dia bukan satu perkataan. Dia kombinasi dua. Kadang-kadang tiga boleh juga. Ya, okey ya, boleh ya. Lain pada tu ada apa? Ada apa? Ya. Ala tu kalau sendirinya makna atas kan? Kalau Bergantung. sendiri ala. Bergantunglah ya. Kadang-kadang kalau macam kadang ala ya. Dia jadi apa? Cantum jadi phrasal preposition ya. Prepositional phrase. Ya, prepositional phrase. Kalau ala je sendiri tu atas preposition kan? Lah. Boleh mana ala tu atas lah ya, tapi kena tengok apa yang datang selepas dia. Sebab kadang-kadang tak boleh juga terjemah apa ni atas ya. Cuma secara umum ya boleh. Secara umum. Ala tu atas lah ya. Sebab tu kalau saya tengok tu ala tu macam atas lah kan. Jadi kata atas. Tapi tak kenalah jadi dengan hubbihi. Tak boleh. Pasal dia phrase. Bila dia phrase saja kita tak boleh terjemah literal. Kalau phrase saja. Jadi dia punya kaedah dia tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bertemu dengan preposition ya, kita bolehlah terjemah atas. Ya, macam min daripada, ya ila kepada bolehlah. Tapi bila dia bercampur dengan noun yang lain dan dia dalam bentuk phrase tu tak boleh terjemah literal. Memang tak boleh. Memang tak boleh tuan-tuan. Ya, tak boleh terjemah ala di atas, hubbi sayang, ya hi dia. Ya atas sayang dia. Apa tu atas sayang dia tak boleh terjemah. Tapi itulah pasal kita ala tu kita tahu atas, tapi hubbihi tu kalau kita tengok perkataan ni memang macam apa kata tak kenal apa makna hubbihi tu. Memang tak kenal lah, tak kenal, tak boleh terjemah. Jadi kalau kita nak baca sendiri, we'll never say it's a prepositional phrase. Betul. Sebab kita buat macam harfiah kan ala. Unless kalau kita tengok dia punya English terjemahan lah. Kat sini pun disebut in spite of love for it. Ya, maknanya harta yang dia sayang. Terjemahan English kalau tak ada. Memang kalau tak ada memang tak boleh. Kita akan salah faham nanti, ya. Jadi memang kena tengok terjemahan, ya. Jadi maknanya orang yang beriman ni, orang yang mengeluarkan zakat, ya. Zakat yang dikeluarkan tu diambil daripada harta yang dia paling sayang. Walaupun in spite of love for it. Walaupun dia sayang harta dia tu, ya, dia tetap bagi juga. Dan dia bagi ikut turutan. Ni semua ada sekuen ni, ya. Kalau ada kaum keluarga terdekat, bagi dulu. Kalau tidak, beranak yatim. Kalau tidak, berdoa miskin. Kepada orang yang terputus dia punya bekalan ketika musafir. Kepada orang berhutang yang meminta-minta. Dan ya seterusnya kepada orang yang nak membebaskan diri dia. Ya, jadi masing-masing tu ada dia punya dia ada ranking keperluan dia. Ya, ranking keperluan, ya. Orang yang nak membebaskan diri daripada perhambaan tu letak pada ujung sekali. Ya, pasal apa? Pasal kadang-kadang tuan dia baik, ya, tuan dia bagus, dia bagi makan cukup, bagi gaji cukup, ya, hidup dia pun elok. Ya, cuma dia nak merdekakan diri dia. Jadi keperluan dia mungkin kurang. Tetapi kalau anak yatim, ya, orang-orang miskin, itu keperluan dia mendesak. Sebab itu disusun, ya. Walaupun secara umum tidak ada sekuen, tapi macam tadilah, ya, takkan Allah saja letak macam tu kedudukan dia. There must be reason for that, tuan-tuan. Itulah, ya, dia punya rahsia dia. Okey, ada lain, silakan. Ada apa-apa? Sebelum kita masuk contoh satu lagi. Ada apa? Silakan. Riqab tu, hamba yang nak bebas kan? Ya. Kalau hamba je bukan yang kalau hamba je dia apa Ustaz? Abdun. Kalau hamba abdun. Macam Abdullah hamba Allah, ya. Abdul Muttalib, ya, Abdul Uzza, hamba kepada Uzza, ya, berhala, semua abdun. Ya, jamaknya ibadun, ya. Abdun sebab kita ni kan semua hamba Allah.
Ya, kita terikat dengan perintah Allah kan. Jadi sebab tu kita ni abdun, kalau jamak ibadun. Ya, ya ibadar rahman, wahai hamba-hamba Allah yang bersifat ya ar-Rahman. Tapi kalau apa kalau nak sebut ya hamba yang nak membebaskan diri ya, ada istilah lain lah, kita panggil riqab. Riqab ni sebenarnya adalah belenggu yang diletak dekat leher tu. Ya, itu dipanggil riqab ya. Maknanya seolah-olah orang yang belum merdeka ni ada ikatan pada dia punya leher. Ya, jadi mana kita nak kena bebaskan, nak kena apa? Nak kena bayar dia punya harga, barulah kita boleh tanggalkan ya dia punya gari pada leher dia tu. Ya, belenggu, kita panggil belenggu lah. Riqab ni belenggu, orang yang dibelenggu. Walaupun hakikatnya dia tidak diikat dengan apa? Dengan besi, ya, dengan gari dan sebagainya, tetapi status dia tu dia masih terikat dengan tuan dia. Ya, even orang yang ni tuan-tuan bab hukum ya. Even orang yang belum merdeka, yang hamba ni, dia nak pergi haji pun dia kena dapat izin daripada tuan dia. Ya, sebab tu para ulama fiqah kata, kalau seorang hamba masuk musim haji, dia minta izin daripada tuannya kata tak boleh, kau tak boleh pergi sebab ada banyak kerja yang kita kena buat. Kau tak boleh pergi tahun ni. Ya, tahun depan nanti kau pergilah. Tiba-tiba dia lari dan dia buat haji. Ya, hajinya tidak dianggap sah. Kerana apa? Ya, kerana dia tidak mendapat izin daripada tuan dia. Sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Maknanya nak tunjuk betapa dia tu masih terbelenggu status dia. Walaupun tuan dia bagi cukup makan, walaupun tuan dia tak ikat dia, tapi dari segi status dia masih fir riqab, orang yang seolah-olah dibelenggu. Ya, itu kesan fiqah dia, tuan-tuan ya. Okey, ya. Ustaz harap tuan-tuan dah okey. Ada soalan apa-apa last sebelum kita masuk contoh lain? Ya. Saya nak tanya, kalau yang menuntut ilmu tu di bawah mana, Ustaz? Menuntut ilmu ya, mungkin boleh masuk kepada wabnas sabil. Ya, wabnas sabil ya. Kita panggil fi sabilillah, orang Melayu panggil fi sabilillah. Contoh macam pelajar medik dekat Mesir, dia dapat zakat daripada kerajaan negeri Selangor. Tu kita panggil wabnis sabil ataupun fi sabilillah. Asnaf fi sabilillah. Ada asnaf miskin, ya, asnaf apa ni, orang berhutang dan sebagainya. Ada juga asnaf fi sabilillah, dalam istilah lain dipanggil wabnas sabil. Wabnas sabil. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Okey, tuan-tuan. Ada apa-apa? Kak Macita, okey? Ustaz, miskin tu kan. Miskin singular, dia sama kan dengan plural. Cuma baris je yang lain. Betul. Sebenarnya dia tak sama sebenarnya. Sebab dia min sin alif ni. Masakin, ya. Tak apa, tuan-tuan. Nak bagi puas hati, kita tengok perkataan miskin. Buka mim apa Kak Zainab? Min sin. Tu tengok min sin. Min sin kaf ya nun, ya. Jadi min sin kaf, ya. Kita tengok min sin kaf ya nun. Ya, pada muka surat yang mana tu? Ya. Pada muka surat yang ke-199. Ya, kamus tuan-tuan ya, kena make sure tuan-tuan ada kamus ni ya. Beli tuan-tuan, RM10 je. Ya, benda lain kita boleh beli, tak boleh beli ni, ya. 199 sebelah kiri, ya. 1 2 3 4 5 6. 6 daripada bawah. Buka kamus, muka surat 199. Ya, tengok bawah. Jumpa tak? Jumpa tak? Ya. Ya, jumpa. Okey, cuba tengok bawah. Kak Zainab tengok perkataan miskinun. Min sin kaf ya nun. Ya, cuba tengok jamaknya. Jamak jim masakin. Dekat sini, dekat dalam ayat ni kita tak nampak masakin tu ada alif sebab dia ganti dengan tanda mad. Cuba tengok ya. Tuan-tuan tengok ni Ustaz highlight kan? Ustaz highlightkan wal masakin ni. Waw alif lam min sin kan, tak nampak alif. Memang tak ada alif sebab dia resam Utsmani. Tapi kalau dalam tulisan biasa, ya, tengok pada muka surat 199 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada kamus, Ustaz tak boleh bantu tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak kena beli. Miskin, min sin kaf ya nun. Jamaknya masakin. Ada beza tak Kak Zainab? Ada. Ya, tapi kalau dalam ni tak nampak beza. Pasal huruf alif tidak diletakkan dalam resam Utsmani. Tetapi hanya diganti dengan tanda mad. Ya. Apa, Tan Sri ada kamus? Ada. Tapi di sini
dia yang nun tu kan apa ni domah. Yang sini fathah. Fathah. Yang mana? Masakin. Dah dia jadi objek. Oh, ini pasal objek. Yang ni yang masakin. Yang ni asal, tanda asal. Tanda asal mesti domah lah. Asal, bukan domah. Tanda Tapi asal domah ya. Sama sebutan Apa sama. dia? Masakin, sebutan. Sini Sama. walaupun masakin, ni masakin, walaupun dia tanda apa ni? Tanda mat. Tanda mat tu, tapi sini alif, tapi sebutan ni sama, masakin, 2 harakat juga kan? Sama. Pasal apa masakin dalam Quran tak ada alif? Pasal apa tak ada alif, Tuan Sri? Itu pasal Quran Rosmani kan? Resam. Rosmani ya. Ya. Tapi kalau dalam kamu dia balik pada penulisan asal lah ya. Ni maknanya normal, bukan resam Osmani. Okey ya. Ada lain silakan. Ada apa nak tanya? Kak nak okey ya? Okey Ustaz, terima kasih. Okey, sama ya. Jadi miskinun, tengok muka 199 ya, baris yang ke-6 1 2 3 4 5 6 miskinun. Jangan kata miskin. Ya, dia bukan orang miskin, dia orang miskin panjang. Ya, jamaknya masakin. Ya, jadi dua-dua ada ya nun di bawah, di belakang tu. Ya nun, miskinun, ada ya nun, masakinun, ya, masakinu, ya. Pun ada dia punya ya nun di belakang. Tapi dua-dua bukan tanda plural masculine, bukan. Ya, yang miskinun itu singular, masakin itu adalah ya broken plural. Okey ya. Ada lain sebelum kita masuk contoh satu lagi? Kita habiskan malam ni. Ya, verb. Ada apa? Tak ada. Ya, kalau tak ada kita terus saja ke bawah. Ya, apa ceritanya? Ceritanya ialah cerita tentang apa? Tentang ro'a pula. Ya, ro'a. Ro'a ya, ro'a. Ro'a makna telah melihat. Ya, telah melihat. Ya, laqad ro'a min ayati rabbihil kubra. Ya. Jadi Allah telah tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya pada malam Isra' dan Mi'raj. Pasal Nabi punya dakwah kena tolak. Nak bagi Nabi rasa gembira, Nabi rasa bahawasanya alam ni besar, luas, bukan Mekah Madinah aja, bukan Mekah Taif je. Allah bawa Nabi berjalan. Macam gitulah ya. Kita rasa macam kat Malaysia ni nak dakwah tak boleh dah ya, kena sekat contohlah ya, kita tak kena sekat, okey semua jalan lancar kan ya, kita rasa macam ya kita banyak benda tak dapat kat Malaysia ni, contoh ya, kita pun pergi luar negeri, kita tengok tempat orang lagi ya, kita kata Malaysia ni ada ada banjir, ada rumah terbakar, ada tu ada ni macam-macam, kita pergi overseas lagi teruk ya, di Miami puting beliung kita kata ya. Angin kuat ya, di kita panggil, kalau di Hawaii terbakar hutan sebagainya, kita tengok lagi teruk ya, yang mati, yang musnah, yang macam-macam. Kita pergi pula ke China, kita kata ya, tengok ya macam mana Allah buat. Di Mekah pun ya, di Mekah Allah datangkan hujan lebat ya, jadi kereta ya, berapa banyak kereta yang musnah ya, orang yang meninggal pun ada, itu di Mekah. Jadi bila kita tengok pergi tempat lain, kita nampak luasnya dunia ni, macam itulah ya. Okey, laqad demi sesungguhnya. Ini adalah bentuk apa kita panggil assurance ataupun certainty. Ya, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ya telah membuat Nabi dapat melihat. He itu siapa? He itu Rasulullah lah. Ya, cuba tengok Kak Nap. Ya, ra'a. Kat mana dia punya dua dia? Dua dia tak nampak. Kak Nap, dua dia tak nampak. Kat mana dua tu? Duanya pada, sebab dua tu hidden, tak nampak. Tapi ada tak yang buat? Mesti ada. Siapa? He, lelaki, ro'a. Kalau perempuan, ro'at. Kalau lelaki, ro'a. Laqad demi sesungguhnya, ro'a, ya, Rasulullah SAW telah melihat min sebahagian daripada, ya, apa dia? Ya, ayati Rabbi, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, al-kubra, ya, dipanggil the greatest sign. Ya, of Rabbihi, ya, of his Lord. Lord tu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya, sebab apa disebut Rabb? Sebab apa disebut Lord? Sebab Lord tu yang mencipta. Lord tu yang mengurus. Lord tu yang memberi rezeki. Sebab tu disebut Lord. Ya, Lord kan, merujuk pada Allah lah. Ya, Allah ya
yang telah memberi kita kehidupan, yang telah cipta kita, yang telah mengurus kehidupan kita, ya, dan yang telah memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Ya, itulah ya cerita Rob tadi. Ya, kalau ilah itu sembahan. Laqad demi sesungguhnya, itu bentuk taukid dipanggil, ya, bentuk apa? Dia kalau kita nak emphasize meaning kan, laqad demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya tu penegasan lah. Ya, ra'a Nabi Muhammad SAW telah melihat min ayati rabbil kubra, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sekali lalu, dia tak ada objek ke sini. Ya, betul tak? Apa Kak Mariatun, ada objek tak ke situ? Ada, Ada Ustaz. tak? Tak ada. Sebab kalau objek, mesti baris dia kat mana? Fathah. Mana ada yang baris fathah? Tak ada. Ya, Hmm. sebab apa? Ya, sebab yang dilihat oleh Nabi SAW bukan semua tanda-tanda kebesaran Allah, sebahagian saja. Bila nak kata sebahagian, kena letak min. Ya, jadi patutnya ayati rabbil kubra, tapi ada min. Kerana ya kat sini dia tak terjemahkan. He certainly saw some of the greatest sign. Tuan-tuan kena tambah perkataan some. Some of the greatest sign. Sebelum of tu. Pasal ada min. Min tu menunjukkan sebahagian. Allah tak tunjuk semua lagi. Mana Allah tunjuk semua? Ya, Allah tunjuk sebahagian aja. Ya, Allah tak tunjuk planet-planet lain lagi belum. Ya. Nabi tak jumpa apa kita panggil ya. Belum tengok mahsyar, tak tengok lagi. Kemudian belum tengok titian sirat, ya, telaga Kausar, semua Nabi tak tengok lagi sebab belum masanya. Ya, tapi Nabi tengok tak keadaan syurga, Nabi tengok. Keadaan neraka Nabi tengok, ya. Sidratul Muntaha Nabi tengok, ya, tempat malaikat bertawaf, ya, Nabi tengok. Tapi bukan semua. Sebab tu ditulis min ayati rabbil kubra. Min sebahagian daripada ayati tanda-tanda Rabbihi Tuhannya al-kubra yang besar. Yang besar ni bukan Tuhannya tu. Yang besar ni sifat kepada ayatin. Ya, ayati, ya. Jadi patutnya min ayatil kubra rabbihi patutnya. Al-kubra tu selepas ayati. Ya, dia jadi adjektif, jadi sifat. Tetapi sebab apa dia letak belakang? Sebab nak samakan dia punya rhyme dia. Ya, nak samakan rhyme dia, tuan-tuan. Ya, kita boleh tengok pada surah 53, ya, surah Al-Qamar. Ya, surah 53, cuba tuan-tuan tengok ayat 18. Ya, kalau ada Quran depan tu, ya, buka 53. Sebelum kita tamat, tuan-tuan tengok, ya, 53. Surah apa? Surah Al-Qamar. Ya, Al-Qamar adalah surah tentang bulan. Ya, jadi ada ayat yang ke-18. Jadi ayat yang ke-18 tu cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa kita panggil 53, tuan-tuan, ya. 53 surah Al-Qamar lah. Ya, betul kan? 53 Al-Qamar. Bukan Ya, Ustaz, 54, sorry. 54. 54 Al-Qamar, ya, sorry. 54, ya. Jadi 54 Al-Qamar, ya. 53 surah apa 53? Surah An-Najm, ya, sorry, An-Najm, tuan-tuan, ya. Surah An-Najm, cuba tengok belakang-belakang dia, ya. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Cuba tengok ayat tu depan-depannya. Wan najmi iza hawa. Ayat pertama, ma dalla sahibukum wa ma qawa. Semua dalam bentuk alif maksurah. Sebab tu al-kubra diletak di hujung untuk menjaga dia punya apa, tuan-tuan? Untuk menjaga dia punya qafiah ataupun rhyme dia. Ya, sebab tu nanti orang tanya, pasal apa tak letak ayati al-kubra? Pasal nak jaga rhyme dia. Okey, ya. Ayati dibaca dengan kasrah sebab datang selepas min. Rabbihi, pasal apa Rabbi dibaca baris bawah? Rabbi. Kat Nomah, pasal apa Rabbi tu kasrah? Second noun. Ya, betul. Second noun kepada apa kat Nomah? Ayat. Ya. Ayat. Tanda-tanda Ayat, ya. ayati. Ya. Jadi ayati tu adalah first noun, Rabbi second noun. Kemudian ada hi kat belakang. Referring to Nabi, Tuhan kita. Ya. Tuhan dia. Tuhan Nabi lah, betul lah. Tapi Rabbi tu dia bukan first noun ke? Oh, dia ada compound dia, Rabbi dengan he kan? Ya. Betul. Ada dua.
Maknanya Rabbi itu ada dua peranan. Yang pertama dia jadi apa? Rabbi first noun, Rabbi second noun to ayati, and then Rabbihi, Rabbi jadi first noun to Rabbihi. Okey, ya. Orang lain dapat tak macam tu? Ya, macam Kak Masita dapat tak? Ayati first noun, Rabbi second noun. At the same time, Rabbi itu adalah first noun kepada he itu. Okey tak? Dapat Ustaz. Ya. Okey, dapat. Alhamdulillah. Apa Tan Sri dapat tak? Yang second one tu Rabbi tu first noun tu First noun kepada he. first noun pada he. Okey. Dapat. Tadi kat atas dia dah jumpa dah sebenarnya ni, ya. Kat atas tadi, ya. Kat mana yang kita jumpa tadi, ya? Hubbihi. Yang bawah tadi Rabbihi. Bawah tadi Rabbihi, ya. Ini hubbihi. Jadi hubbi first noun. Hubbi first noun, he itu second noun. Tapi dekat sini, dekat bawah ni Rabbihi, Rabbi first noun, he second noun. Tapi kalau pasal apa Rabbi? Kalau macam atas ni tuan-tuan tengok baik-baik, ya, sebelum kita tamat. Hubbi first noun, he second noun kan? Kenapa kita baca hubbi? Sebab ada ala depan. Ada ala. Clear, ya? Okey. Tetapi di bawah ni, tak apa, mute aja. Apa, Tan Sri? Tapi kalau di bawah ni, Rabbihi, ya, mana ada ala depan? Kalau min Rabbihi boleh. Tapi pasal apa pula Rabbi baris bawah? Kerana walaupun dia jadi first noun kepada he, dia jadi second noun kepada ayati tu. Ya, maknanya ada dua compound noun. Ada ayati Rabbi, ada Rabbihi. Ada dua compound noun, tuan-tuan. Bila ada dua compound noun, maknanya Rabbi ada dua fungsi. Dia second noun kepada first compound noun, dia jadi first noun kepada second compound noun. Haji Murad, okey? Ya. Maknanya Rabbihi tu being second noun to ayati, we look at dia punya kasrah tu pada B bukan pada he. Memanglah sebab Rabbi tu is a noun by itself. Rabbi tu is a noun. Oh. Rabbi tu kan noun. Ya. Jangan tengok pada he tu je. Apa ni, I was thinking, tengok the last baris of that word. Whole word, entire word. Ada dua words kat situ. Ada dua. Ada Rabbi dan ada he. Sebab tu Ustaz bagi contoh hubbihi kat atas ni. Kalau hubbihi, tuan-tuan tengok sekali lagi tuan-tuan. Hubbihi kan dia compound noun ni. Hubbi dengan he kan? Maksud? Ya, Ustaz. Dengar. Okay. Hubbi first noun, he second noun. Tapi hubbi ni baca baris bawah kerana ada ala depan dia. Ala hubbihi. Tak bolehlah baca ala hubbuhu, tak boleh lah. Ya. Jadi hubbi first noun, he second noun. Jadi kalau di sini sama juga, ya. Rabbi, ya. Rabbi ni, Rabbihi. Rabbi first noun, he second noun. Tapi pasal apa Rabbi ni baca baris bawah? Baca kasrah. Yang tadi hubbihi tu pasal ada ala depan dia. Dekat sini, depan dia tak ada ala. Kalau ayati tak ada, teruslah min kan? Min Rabbihi. Daripada Tuhannya. Ya, tetapi min, ya, dia tak datang selepas Rabbihi. Dia datang in between tu ada ayati. Jadi kita kata mesti ada sebab pasal apa Rabbi ni baca baris bawah. Kerana ayati ni jadi first noun. Pasal apa ayati? Pasal min depan. Pasal apa Rabbi? Pasal dia jadi second noun kepada ayati. Tuan-tuan dapat tak yang tu? Kalau tuan-tuan dapat, separuh masalah dunia selesai, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dapat, that means the second noun tu dia follow dia punya baris of the first noun kan? betul? Okay. Dia sebenarnya dia bukan follow. Dia second noun, dia sebenarnya dia tak follow first noun. Second noun tu memang baris dia mesti bawah. Kalau dia normal noun, dia mesti baris kasrah. Kalau dia normal noun. Ya, kalau dia normal noun. Kalau dia normal noun, dia mesti baris bawah. Dia tak boleh baris di atas, tak boleh. Ya, dia tak boleh baris atas, tuan-tuan. Okey, ada siapa nak tanya? Tapi satu sebabnya sebab dia kasrah, sebab dia datang lepas preposition kan? Min. Kalau ayati lepas min lah. Tadi Ustaz kata, tadi lupa dah saya kata, Ustaz kata
Apa? Lupa dah saya. Bukan Ustaz kata. Yang kata tu Kak Mariatun. Kak Mariatun kan? Ya, Kak Mariatun kata, Robby ni, dia ikut baris ayati. Sebenarnya dia tak ikut. Betul. Dia tak ikut. Sebab bila dia second noun, dia memang automatik kasrah. Kebetulan aja kat sini, ayati ni, ya, baris bawah pasal datang lepas min. Kebetulan je. Kalau ayatu ni, baris dia, katalah ayatu kan? Ayatu. Rob ni tetap tak baris bawah. Tetap baris bawah. Pasal dia second noun memang baris bawah. Ayatu ni, dia baris bawah hanya kerana min depan tu. Betul. Okey. 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 Okey, yang lain silakan. Ada apa? Sebelum kita habiskan. Ya? Ni surah An-Najm. Ya. Ustaz, ra'a tu ada dua maksud Ustaz kan? Satu, kalau tengok kamus lah. Menunjuk. Satu apa? Menunjuk. Page 105. 105 dalam kamus ni. Kamus jadid. Ya. Atas kali kanan. Kena betulkan lah. Ya. Kalau 105 tu kena betulkan lah. Maknanya ya, itu apa kita panggil? Ada mungkin kurang tepat. Ya. Jadi ro'a. Ya. 106 tu penglihatan. Lihat. 10 ni 6. apa kita panggil? Ya. Okey, 106 ya, ro'a yara ya. Maknanya bukan penglihatan salah tu. Tak betul penglihatan. Penglihatan tu dia jadi noun. Sedangkan ro'a ni adalah verb. Ya, itulah ustaz pun tak boleh nak kata apalah sebab dah dia buat macam tu kan. Betul kan? Bukan penglihatan, padam. Dia hanya lihat, telah melihat, telah. Ya, itu jawapan dia. Ro'a yara, ya, kalau ro'a telah melihat, yara sedang. Ya, ataupun mimpi. Mimpi boleh. Ya, melihat dalam tidur itu mimpi. Boleh ro'a. Ro'a ada dua makna. Satu makna telah melihat dalam dunia fizikal kita. Satu lagi telah melihat sesuatu dalam tidur. Macam Nabi bermimpi. Ya, ingat tak? Ya, dalam kes Sayyidina Umar. Ya, Nabi mimpi melihat istana besar kan? Jangan lupalah. Dalam kelas Nia kita. Ya. Kalau tuan-tuan yang hadir lah. Kalau tuan-tuan tak hadir, Ustaz tak boleh bantulah. Ustaz cerita je. Ya, Nabi melihat dalam mimpi satu istana besar. Nabi melihat seorang perempuan sedang ambil uduk di tepi istana tadi. Nabi pun tanya, istana siapa ni? Ya, perempuan tu kata ni istana Umar. Nabi pun berpaling, tak tengok perempuan tadi. Kerana Nabi tahu perempuan tu adalah bidadari milik Sayyidina Umar. Sebab tu Nabi berpaling. Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Ustaz dah cerita panjang dah. Kemudian apa yang berlaku? Ya, Nabi pun terjaga daripada tidur. Nabi tengah khailulah masa tu. Nabi pun bagi tahu pada Umar. Ya, jadi Umar pun tanya, pasal apa Nabi berpaling? Nabi kata sebab aku tahu Umar ni ada perasaan cemburu yang tinggi. Ya, Umar pun menangis. Umar pun kata, ya Rasulullah, takkanlah aku cemburu dengan kau. Ya, jadi nak bagi tahu betapa Nabi ni akhlaknya tinggi. Ya, walaupun dalam mimpi, ya, Nabi tengok perempuan tadi, ya, tetapi Nabi berpaling. Kerana Nabi tahu bidadari itu bukan Nabi punya, itu Umar punya. Jadi diguna ro'a juga. Maknanya melihat dalam mimpi. Sama ada melihat dunia nyata atau melihat dalam mimpi. Yang bawah tu ro'yun. Ro'yun tu bukan ro'a tu, itu noun. Ya, maknanya pemikiran ataupun pendapat. Pendapat atau pandangan, tu betul. Jadi ro'a maknanya Kak Zainab, yang pertama telah melihat, yang kedua telah bermimpi. Maknanya telah melihat dalam tidur. Ya, telah melihat dalam tidur. Telah melihat dalam tidur. Apa yang kita lihat dalam tidur? Mimpi lah. Ya, okey, boleh Ada apa lagi? Silakan. Tuan-tuan ada apa? Ya. Ustaz, tadi muka surat 105 tu ada alif, alif. Jadi panjang tu sebab tu makna lain. Ro'a, ya, ro'a telah menunjuk, ro'a, ya. Pasal dia panjang pada ro-nya. Yang tadi ro'a. Ni Kak Masita, ini contoh, ya, bila kita panjangkan huruf yang pertama, maknanya bertukar. Ya, Kak Zainab jadi sebut betul. Ro'a. Kalau ro'a telah melihat. Kalau ro'a telah memperlihatkan ataupun telah menunjukkan. Ya, telah memperlihatkan. Ya, ada beza. Macam tadi, ata pendek dengan ata. Ata telah datang. Ata telah mendatangkan ataupun telah memberi.
Ya, tu dia punya perbezaan dia. Betul. Terima kasih Kak Zainab dan Kak Norma. Ya. Jadi tuan-tuan tengok muka surat 105. Ya, malam ni kita buktikan bahawasanya kamus ni wajib kena ada tuan-tuan. Bukan sunat dah ya, ini wajib. Sebab kalau tidak tuan-tuan akan lost nanti. Tuan-tuan tak ada kamus tak boleh. Ya, ro'a telah melihat, bukan telah memperlihatkan. Kalau ro'a barulah telah melihat. Ada dua kan? Yang pertama lihat dunia nyata, yang kedua lihat dalam mimpi. Dua-dua ro'a. Ro'a pendek. Ro'a telah memperlihatkan, ya. Mana Allah telah memperlihatkan kepada Nabi, ya, betapa maha berkuasanya Allah. Maha luasnya, ya, apa ni dunia, apa kita panggil? Ilmu Allah ataupun alam alam semesta ni, luasnya. Yang Nabi tengok baru Mekah, yang Nabi tengok baru Taif. Ya, tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Nabi bertemu dengan nabi-nabi dan rasul yang telah wafat, ya, pada langit-langit yang tertentu. Okey, tuan-tuan, selesailah untuk perjalanan kita pada malam ni, ya. Kalau nak kira by right, ya, kita dah habis 10 lah, ya. 10 ni tuan-tuan kena ulang-ulang balik lah, ya. Tengok balik pada 10 dia punya apa kita panggil, dia punya table tu, ya. Kat mana table tu? Table pada muka surat yang ke berapa tu? Ya, table pada muka surat yang ke 20 berapa, 24, ya. Ingat baliklah, ya. Qala, semua past tense, ya. Qala telah berkata, kana, ya, was, ya, telah jadi, amana telah beriman, alima telah tahu, ja'ala telah buat, kafara telah ingkar, ja'a juga telah datang, ya, amila, ya, amila telah buat, ata panjang telah memberi atau mendatangkan, ro'a telah melihat, sama ada melihat dunia nyata atau melihat dalam mimpi, ya. Habislah tuan-tuan, itulah ceritanya pada hari ni. Ya, ada apa-apa soalan? Ya. Syarin ada apa malam ni? Diam je. Okey. Okay, Ustaz. Saya ikut slowly, Ustaz. Tapi faham. Alhamdulillah. Ya. Perkataan faham tu yang kita nak dengar. Ya. Okey, orang lain. Tapi tak pandai lagi. Tapi faham. Dia memanglah. Ya. Kalau terus pandai, ya, maknanya hebat sangat pula. Ya. Tapi kalau dalam proses, itu biasalah. Ya. Jadi, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi ikut, ya, pada Persatuan Wanita Islam Prihatin, pimpinan Hajah Masyitah kita. Terima kasih kerana sudi kita buat program malam ni. Pada Haji Nazri juga, ya. Patutnya malam besok, tapi dah malam besok, malam cuti, ramai yang bercuti. Kita buat malam ni, alhamdulillah, ya, berjalan dengan baik. Tuan-tuan dengar balik rakaman video ni. Kak Masyitah ada apa-apa nak cakap? Silakan sebelum tamat. Tak ada Ustaz. Terima kasih banyak-banyak dan selamat Sama-sama. bercuti kepada semua. So insya-Allah kita jumpa lagi 3 minggu 2 minggu. 2 minggu lagi insya-Allah. Ya, 2 Okay. minggu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima Ya. kasih Ustaz. Terima kasih Saya tengok ada happy birthday Mariatun. Happy birthday Mariatun. Saya baru nampak. Syarin hantar ke? Tak tahu pun birthday dia. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. semua. Hajar Masyitah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Moga panjang umur, murah rezeki insya-Allah. Amin, amin.